is a Mari podcast. Hello dan selamat datang ke podcast Bosan. Saya hos anda Azaria Tagaya, dan kepada semua pendengar setia yang mengikuti podcast ini setiap kali, terima kasih kami ucapkan. Dan seperti biasa, program ini membincangkan isu-isu berkaitan industri di Malaysia, dan hari ini kita membincangkan topik berkaitan pembiayaan PKS untuk perniagaan selepas otomotif. Ini khususnya berkaitan dengan kerjasama antara Mari dan juga Bank Muamalat Malaysia untuk menawarkan bantuan keuangan kepada pengusaha khidmat selepas pasaran otomotif ataupun aftermarket businesses. Dan untuk membincangkan topik ini, hari ini di Podcast Bosan kami menjemput Puan Azlila Wati Ahmad Khan, Head of Sales Management SME Financing Department Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB. Selamat pagi Puan Azlila. Terima kasih kerana bersama kami di Podcast Bosan hari ini. Selamat pagi Azaria. Terima kasih kerana menjemput Bank Muamalat untuk event kali ini. Terima kasih. Kita juga bersama dengan Encik Muhammad Iqbal Zahari, Head of Aftermarket Development Department di Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute ataupun MARI. Encik Muhammad Iqbal, terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih Azaria. So, kita harap perbincangan kita ni akan dapat memberi manfaat kepada semua. Yes, itu harapan kita untuk podcast Bosan hari ini, dan kita membincangkan tentang, seperti yang saya katakan tadi, pembiayaan PKS untuk perkhidmatan aftermarket businesses. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi dengan pembiayaan ni, apa kata kita mulakan dengan Puan Azlila Wati dahulu. Boleh tak Puan berikan sedikit pengenalan kepada bantuan pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat ini? Okey Azaria, terima kasih. Bank Muamalat menawarkan pembiayaan bersasar sehingga RM500,000 untuk pasaran selepas jualan dalam industri otomotif. Kami juga menawarkan kadar keuntungan yang kompetitif, iaitu 3.5% pada kadar tetap setahun bagi tempoh pembiayaan selama 7 tahun. Walau bagaimanapun, pembiayaan adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Dana bagi pembiayaan ini dimanfaatkan di bawah kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar yang kita panggil TRRF yang diperkenalkan oleh Bank Negara sejak Disember 2020. Baiklah. Encik Muhammad Iqbal, mungkin boleh ceritakan daripada pihak Mari bagaimana agaknya kerjasama bersama dengan Bank Muamalat ni boleh terjalin? Macam mana projek ini bermula sebenarnya? Okey, kerjasama ini merupakan kesinambungan daripada program pembiayaan khas yang kita ada wujudkan pada Mei 2021 untuk vendor otomotif. So setelah mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada vendor otomotif, pihak Mari dan pihak Bank Muamalat berpendapat pembiayaan khas ini juga mungkin boleh memberi manfaat kepada usahawan otomotif, khususnya di sektor selepas jualan di waktu pandemik ini. So dari situlah titik permulaan daripada program untuk TRRF bersama usahawan-usahawan selepas jualan di otomotif. Baik, Encik Muhammad Iqbal, kenapa agaknya seperti yang Encik sebutkan tadi, di waktu pandemik ini di mana perniagaan-perniagaan ada yang terkesan, kenapa agaknya wujud keperluan untuk pembiayaan ini diwujudkan sekarang ni? Okey, tujuan pembiayaan ini ialah kita nak menawarkan bantuan keuangan pada kadar keuntungan yang kompetitif bagi membantu usahawan di sektor selepas jualan ini untuk merancangkan semula aktiviti perniagaan mereka selepas lama tergendala disebabkan oleh pandemik. Inisiatif ini kita sasarkan kepada pemain sektor selepas jualan seperti pusat servis kenderaan, pembuatan semula komponen otomotif, pengedaran dan peruncitan bahagian-bahagian parts kenderaan dan juga aksesori selepas jualan kenderaan. So diharap dengan adanya pembiayaan ini, kita punya usahawan-usahawan dapat kembali melakukan sesi perniagaan mereka secara normal sebelum pandemik melanda negara kita. Encik Muhammad Iqbal, boleh tak kongsikan setakat ni berapa ramai PKS yang dah mendapat manfaat daripada pembiayaan ini, ataupun berapa agaknya sasaran yang ditetapkan daripada pihak Mari sendiri? Okey, untuk setakat ini kita telah membuat
2 kali sesi briefing bersama Bank Muamalat dan mendapat sambutan yang menggalakkan. Untuk sesi pertama lebih kurang dalam 90 company usahawan otomotif selepas jualan yang mengikuti sesi penerangan tersebut. Untuk sesi kedua lebih kurang dalam 70 company yang mengikuti sesi penerangan tersebut. Cuma sekarang ini semua usahawan ini masih dalam proses permohonan untuk mendapatkan pembiayaan TRRF ini. So mungkin dalam masa terdekat ni kita boleh dapat tahulah berapa usahawan yang berjaya untuk pembiayaan tersebut. Baik. Puan Azlila, bagaimana pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat ni, bagaimana ia berbeza dengan pembiayaan yang ditawarkan oleh mungkin institusi keuangan lain? Okey. Memandangkan dana ni disediakan oleh Bank Negara Malaysia dan kita sebagai bank yang orang kata participate dengan izin participate dalam Bank Negara Malaysia punya fund ni. Okey, pembiayaan ini juga kita maklum ditawarkan juga oleh bank-bank lain. Tetapi kelebihan kami berbanding dengan bank-bank lain, kami menawarkan tempoh moratorium selama 12 bulan selepas dana tu disalurkan kepada peminjam yang berjaya. Okey, pemohon yang berjaya. So ini akan memberi peluang kepada mereka memperbaiki aliran tunai PKS yang terjejas untuk memulihkan kembali perniagaan mereka. Macam mana Bank Muamalat melihat adanya keperluan untuk adanya pembiayaan seperti ini untuk kita bantu mereka dalam sektor otomotif? Kami bekerjasama dengan MARI untuk mempromosikan dan memberi pembedahan melalui webinar ni, di mana pihak kami memberikan penerangan yang terperinci mengenai pembiayaan dan syarat-syarat yang jelas bagi memastikan pemohon memberikan dokumen yang lengkap. Okey. Untuk memastikan kelancaran proses permohonan dan seterusnya mempercepatkan proses kelulusan bagi yang layak. Baik. Encik Muhammad Iqbal, selain daripada pengenalan untuk pembiayaan ini, apa agaknya lagi peranan lain yang dimainkan oleh MARI? Okay. Melalui kerjasama ini, mana-mana usahawan PKS yang memerlukan bantuan dari pihak Bank Muamalat boleh memohon dan setelah memohon boleh menghubungi MARI untuk memastikan kadar kelulusan yang lebih tinggi bagi permohonan mereka. So pihak MARI juga akan memberi sokongan penuh kepada usahawan yang berkelayakan untuk menikmati manfaat pembiayaan ini. Diharap dengan adanya pembiayaan khas ini, perniagaan PKS yang terjejas semasa pandemik dapat kembali dijalankan seperti sedia kala bagi memastikan kelestarian perniagaan di samping meningkatkan pendapatan mereka. Baik, kalau itu peranan yang dimainkan oleh MARI, bagi Puan Azlila pula, bagaimana pula peranan yang dimainkan oleh Bank Muamalat untuk kerjasama bersama dengan MARI ini? Oh, okey. Seperti yang saya maklumkan tadi, kami menjalinkan kerjasama dengan MARI dalam promosi dan menyediakan pembiayaan bagi PKS yang memerlukan pembiayaan. Baik, siapa agaknya yang layak memohon dan apa agaknya syarat-syarat ataupun terma-terma yang dikenakan kepada pemohon? Okey, yang layak memohon mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sektor perkhidmatan bolehlah memohon, dan syarat-syarat kelayakan terbagi kepada dua, iaitu pemilikan tunggal atau perkongsian ataupun dalam bahasa Inggerisnya sole proprietor ataupun partnership, dan juga sendirian berhad. Okey. Seperti yang kami sampaikan dalam kami punya webinar sebelum ni, dokumen-dokumen yang diperlukan seperti pendaftaran perniagaan SSM, pendaftaran enterprise tadi, CJ profesional ataupun kelayakan, lesen perniagaan, penyata cukai pendapatan untuk yang enterprise, 2 tahun penyata terkini akaun syarikat untuk company sendirian berhad, 6 bulan penyata akaun terkini untuk sendirian berhad, 12 bulan pula untuk enterprise, dan salinan kad penalan bagi lembaga pengarah atau pemilik tunggal atau perkongsian.
Selain daripada itu, kami juga memerlukan borang persetujuan untuk pihak bank menjalankan penilaian kredit untuk memproses permohonan. Baik, okey. Itu daripada segi pembiayaan yang disediakan oleh Bank Muamalat. Kalau Encik Muhammad Iqbal, boleh tak kalau saya tanya daripada pemerhatian Encik Muhammad Iqbal sendiri ataupun pengalaman yang sebelum ini, kenapa agaknya Mari melihat ada keperluan untuk kita bantu pengusaha SME? Lebih-lebih lagi di waktu pandemik ini kita lihat PKS tak dapat dinafikan, memang kita tahu ada kesannya. Tapi kenapa, di mana Mari timbul inisiatif untuk kita nak bantu pengusaha-pengusaha PKS ni agaknya? Okey, sepanjang tempoh pandemik, kebanyakan usahawan-usahawan sektor selepas jualan ni kita tidak dapat beroperasi secara sepenuhnya. So ada yang kena tutup, ada yang boleh jalan dengan kapasiti separuh kapasiti. So di sini bila kita lihat dari masa ke semasa situasi pandemik semakin baik dan kemungkinan kita boleh beroperasi secara penuh. Di sinilah kita nampak kepentingan yang bahawa melalui program ini kita boleh memberi pembiayaan dan secara tak langsung melalui pembiayaan tersebut boleh merancangkan lagi aktiviti-aktiviti perniagaan seperti sebelum pandemik. Baik, kalau selain daripada kerjasama bersama Bank Muamalat ini, apa lagi agaknya inisiatif lain ataupun program-program lain yang disediakan oleh Mari untuk membantu mereka dalam sektor PKS? Okey, di Mari kita ada menjalankan program yang kita panggil Workshop Transformation Program ataupun WTP, iaitu sebuah program bimbingan keusahawanan yang mensasarkan peningkatan jualan dan menjana keuntungan di samping memastikan kelestarian perniagaan. Program ini kita jalankan selama 3 bulan yang merangkumi 3 fasa. Fasa pertama ialah seminar keusahawanan selama 2 hari di mana kita akan recap semula berkenaan dengan asas perniagaan, menyemak status perniagaan terkini dan juga berkongsi dengan usahawan kita ni apakah SOP yang sepatutnya ada pada service center. Untuk fasa kedua, kita adakan sesi bimbingan keusahawanan secara one-to-one. Kira macam business coaching secara one-to-one selama 3 kali yang kita fokuskan kepada financial forensic, team building dan juga operation and sale. Fasa ketiga, kita panggil fasa Technopreneur Development Express di mana kita memberi pendedahan kepada usahawan betapa pentingnya digitalisasi perniagaan dan penerapan IoT di dalam perniagaan. Seterusnya kita juga baru melancarkan program yang kita panggil Mari Digital Entrepreneurial Training di mana program training tentang pemasaran digital selama 1 hari yang memfokuskan kepada Facebook marketing, Instagram marketing, WhatsApp Business dan juga Google My Business. So untuk program Digital Entrepreneurial Training ini sangat berpatutan kerana yuran pendaftaran hanya RM10. So diharap sebanyak mungkin usahawan-usahawan dapat mengambil peluang ini untuk mengikuti program Digital Entrepreneurial kami. Untuk maklumat lanjut, boleh layari Facebook Mari ataupun boleh terus berhubung di email add@mari.my. Baik, kalau ada yang berminat sekiranya untuk melayari laman web tu dan mendapatkan lebih maklumat, mungkin ada yang tertanya-tanya di waktu pandemik sekarang ni, di waktu kita masih lagi ada sedikit kawalan pergerakan, bagaimana agaknya diadakan workshop tu dan bagaimana agaknya mereka hendak menghubungi pihak Mari? Adakah ia dilakukan secara online ataupun bersemuka? Betul, untuk waktu sekarang memang kita buat semua kita punya sesi coaching online, sesi coaching one-to-one kita secara online. Begitu juga dengan sesi digital entrepreneurial training juga kita lakukan secara online. Ada perbezaan tak bila kita buat training macam tu online berbeza dengan in person, face to face? Sebab selalunya kalau training-training macam ni kita dah biasa dengan keadaan macam seminar ataupun kita boleh bincang terus dengan orang tu kan, ada beza tak? Betul, memang ada perbezaan yang ketara. Kalau kita
especially dalam communication, two-way communication lah. Kalau physical, kita lebih mudah untuk berkomunikasi. Untuk online, kita menghadapi sedikit masalah di dalam komunikasi dan kemungkinan besar ada juga peluang untuk communication breakdown di situ. Tapi kita kena bersama-sama untuk membiasakan diri kita dengan norma baru. So kemungkinan kita pun tak tahu berapa lama sesi pandemik kita ini. Kemungkinan saya menyeru kepada semua usahawan, kita boleh waktu inilah waktu sesuai untuk kita cuba sesuatu yang baru di mana kita boleh menjadikan sesi online dan juga sesi appointment ni sebagai kita punya rutin yang baru. Baik, ada tak limit ataupun had kepada peserta yang boleh menyertainya? Untuk waktu sekarang memang kita tak ada limit, kita buka kepada semua. Kalau untuk macam yang Mari Digital Entrepreneurial Training ni, kita buka kepada semua sektor. Bukan hanya kepada otomotif sektor. Baik, dan sekiranya kalau kita diberi kelonggaran selepas ini untuk dari segi pergerakan rentas negeri dan sebagainya, adakah Mari merancang lebih banyak lagi program untuk sektor PKS selepas ini? Betul. Memang itu adalah kami punya perancangan. Bila sudah boleh merentas negeri, mungkin kita akan memperbanyakkan lagi kita punya aktiviti-aktiviti untuk bersama dengan usahawan, aktiviti-aktiviti secara fizikal yang kita rasa dapat memberi manfaat kepada usahawan. Baik, okey. Akhir sekali Puan Azlila, sekiranya ada pengusaha-pengusaha otomotif di luar sana yang ingin ataupun berminat untuk memohon dengan pembiayaan ini, apa agaknya caranya? Sekiranya ada pengusaha otomotif di luar sana yang berminat untuk memohon, bolehlah menghubungi pegawai-pegawai kami atau menerusi Muamalat Application Platform MAP di website Bank Muamalat. Okey, pegawai-pegawai saya yang bertugas Muhammad Mazuri Salihuddin 012-297-6924 ataupun Tengku Long Ghaffar 013-359-3953, Muhammad Azli Ibrahim 019-622-6112 dan Nik Muhammad Azhar 019-288-8560. Baik, itu saja. Ya. Okey, anda boleh bertanya dan ajukan pertanyaan kepada mereka-mereka yang saya nyatakanlah. Baik, terima kasih Puan Azlila. Baik, itu saja masa yang ada untuk podcast Bosan hari ini. Puan Azlila Wati bersama juga dengan Encik Muhammad Iqbal. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa bersama dengan kami hari ini. Okey, sama. Sama-sama. Baik, itu tadi Puan Azlila Wati Ahmad Han daripada Bank Muamalat Malaysia Berhad, juga Encik Muhammad Iqbal Zahari daripada Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute ataupun MARI, membincangkan tentang pembiayaan PKS untuk perniagaan selepas otomotif. Kalau anda nak dengarkan balik mana-mana bahagian dalam podcast ini ataupun anda nak mendapatkan konten lain daripada kami di MARI, search saja Plug In with MARI di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher dan juga mana-mana saluran podcast lain. Baik, sekian saja untuk program hari ini. Saya Azaria Tagaya. Kita jumpa lagi. Bye. This is a Mari podcast.